Okey, baik. So kita tengok sini iaitu zaman air batu. So kalau kita lihat di sini, okey, sinopsis dia. So dunia pada hari ini wujud kesan daripada perubahan fizikal bumi yang berlaku semenjak jutaan tahun dahulu. Memanglah kita tahu sebenarnya bumi kita ni memang berusia berjuta-juta tahun dulu ya. Bumi kita ni dah berusia berjuta-juta tahun. Dan bumi kita ni sebenarnya dia berubah-ubah. So perubahan fizikal bumi ni dia berubah-ubah tau. Ada setengah kawasan dulu penuh dengan air laut. Sekarang dah jadi pulau, dah jadi daratan. Ada kawasan dulu daratan, sekarang dah jadi laut. Ada juga. Dan dia berubah-ubah kerana apa ya? Kerana dipengaruhi oleh iklim, iaitu cuaca, suhu, kan. Jadi dia berubah-ubah. So, pada awalnya bumi ni mengalami suhu yang amat sejuk, amat sejuk. Dan bumi pada masa itu dikenali sebagai zaman air batu yang wujud dalam garis masa iaitu dalam kita katakan dalam 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun dahulu. 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun dahulu. Baik. Cikgu nak tanya korang lah Nak tanya kamu semua, kamu faham tak tentang garis masa antara 2.5 juta ni hingga 10,000 tahun ni? Kamu faham tak agak-agaknya? Apa maksud ya? 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun. Biasanya cikgu kita tengok, okey 10,000 tahun hingga 2.5 juta. Maknanya daripada kecil jadi besar. Tapi yang ini cikgu, daripada besar jadi kecil. Macam mana tu? Ada siapa faham tak kat sini? 25 juta tahun hingga 10,000 tahun. Tak faham kan? Zara kata tak faham. Okey. Dia macam ni. Cikgu, tak faham kan? Dia begini. Cikgu tunjukkan. Sebenarnya dia begini. Okey. Ini nak bagi faham sebenarnya. Okey. Baik. So, kita buat satu garis. Okey, garis masa dia begini. Okey. So, kita buat garis masa. Korang nampak kan garis yang cikgu buat ni? Nampak kan garis masa ni? Okey. Baik. So, katakanlah okey, dekat sini adalah kita kata sebagai okey, sebelum itu kita jangan buat macam ni. Kita buat macam ni. Kita buat begini. Okey, katakan sekarang ni. Sekarang ni kita tahun berapa? Okey, kita tahun berapa sekarang ni? Tahun 2022. Bagus. Kita sekarang ni tahun 2022. Tetapi sebenarnya kita ni tahun 2022 Masihi. Betul? 2022 Masihi. Kemudian kita tengok lagi. Okey, seterusnya. Okey, kita balik ke belakang. Kalau ke depan, okey 2023, 2024, 2025 kan? Okey, kita balik ke belakang. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 2000? 2009. Okey, baik, bagus. Kamu lahir pada tahun 2009. Okey, maknanya ke belakang lagi. Maknanya 2009 hari itu kamu lahir. Baik, kemudian kita ambil poin yang penting, iaitu pada tahun 19. Okey, kita tengok pada tahun 19. Katakanlah kita ambil dekat lagi, iaitu pada tahun 19. Kita merdeka tahun bila? Merdeka tahun 19. 50? 63. Eh, 57, sorry. 57. Pandai. 63 pun betul juga. Cuma 63 tu pembentukan Malaysia. 1957 kita merdeka. Baik. Kemudian kita pergi jauh lagi. Okey, pergi jauh lagi. Kamu ingat tak? Pada tahun 1511. Apa yang berlaku pada 1511? Okey, iaitu tahun di mana Melaka dijajah oleh siapa? Okey, iaitu tahun Melaka dijajah oleh British. British pula, Portugis. Betul tak? Okey, tahun 1511. Kemudian 1957 kita tahu okey merdeka. 2009 kita tahu bahawa kamu lahir. Lahir pada tahun 2009. Tahun ini adalah tahun 2022. Dia semua tahun Masihi. Baik. So ke belakang kan. Sudahnya kalau kita tengok kan, okey ada satu lagi tahun kat sini. Iaitu pada tahun
Tahun berapa cikgu? Iaitu pada tahun 570. 570 Masihi, iaitu kalau kita tengok apa yang berlaku pada tahun 570 Masihi, iaitu Nabi Muhammad lahir. Okey, Nabi Muhammad lahir. So, itu peristiwa-peristiwa sejarah yang penting. Okey. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masihi. Baik, awal lagi kita tahu bahawa pada lebih kurang berapa, iaitu pada 1 Masihi. Okey, pada tahun 1 Masihi. Okey, 1 Masihi, apa yang berlaku? Iaitu kita tahu kelahiran siapa? Nabi Isa. Ataupun kalau ada yang kata Jesus Christ lahir. Sebab itu 1 Masihi itu dikira sebagai tahun Masihi. Baik. Sebelum tu cikgu, sebelum Nabi Isa tu dikira sebagai tahun apa? Okey. So tahun sebelum Masihi. Bagus. Yin Siu. So tahun sebelum itu, okey, kita kira daripada sini. Okey. Daripada sini, jap cikgu tukarkan warna dia. Okey, untuk tukarkan warna dia, kita tukar kepada di sini ada tahun. Tahun dikira sebagai tahun apa? Tahun 1 sebelum Masihi. Kita pakai SM. Sebelum Masihi. Kemudian kita akan pergi lagi belakang lagi. Dia akan jadi berapa? 100 sebelum Masihi. Okey. So 100 sebelum Masihi. Makin belakang makin banyak. Maknanya makin belakang makin banyak, iaitu mungkin kita boleh letak kat sini. Okey, yang ini berapa cikgu? Ini 1000 sebelum Masihi. Ini mungkin kita ambil 10,000 lah 10,000 sebelum Masihi. Nampak tak? So itu dia makin jauh ke belakang makin banyak. Makin jauh ke belakang makin banyak. Maknanya kalau kita pergi lagi belakang lagi, okey, dia akan jadi 1 juta tahun sebelum Masihi. 1 juta tahun sebelum 1 juta sebelum Masihi. Dan lagi belakang lagi, dia lagi jauh. Dia lagi jauh. Maknanya kalau kita sambung kat sini kita belakang lagi. Okey, bermakna kalau kita boleh tandakan dekat sini, okey, kalau kita belakangkan lagi, mungkin kita boleh dapat sampai 2.5 juta tahun sebelum Masihi. 2.5 juta sebelum Masihi. Maknanya itulah tahun-tahun yang semakin apa? Semakin ke belakang. Maknanya kalau dalam ayat tadi dia kata apa? Okey, bermakna kalau ayat tadi dia tulis, okey, kira-kira 2.5 juta tahun, okey, hingga 10,000 tahun. Maknanya yang ini yang mana cikgu? Yang zaman air batu tadilah. Kan dia kata kan, zaman air batu ni berlaku 2.5 juta tahun dahulu hingga 10,000 tahun dahulu. Bermakna, okey, ayat ini merujuk kepada kawasan yang mana? Kawasan 2.5 juta ini. 2.5 juta ini, okey, sampailah ke 10,000 tahun sebelum Masihi. Itu dia punya ruang masa dia. Itu yang dia refer, maknanya daripada belakang sekali sampai ke depan. Maknanya 2.5 juta tahun dulu sampai 10,000 sebelum Masihi. So itulah maksud ayat itu, iaitu maksud ayat ni iaitu 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun. Sekarang boleh faham? Sekarang dah Sikit. kan bolehlah faham sikit kan? Kan. Sebab dia makin lama makin banyak tahun. Maknanya kalau umur bumi berapa cikgu? Umur bumi sebenarnya lebih daripada 100 juta tahun sebelum Masihi lagi. Maknanya 100 juta tahun ke belakang lagi sebelum Masihi. So maknanya macam math macam math pula kan. So dia makin jauh makin ke belakang makin berjuta-juta tahun. Itu maksud dia. Kan. So cikgu terangkan ini supaya kamu faham. Oh, maknanya senang cerita dulu-dululah. Zaman-zaman dahululah. Senang ceritanya
Kan berjuta-juta tahun. Maknanya berjuta tahun dahulu sampailah 10,000 sebelum Masihi. Maknanya kalau ada orang tanya kan, habis cikgu, mesti kamu akan bertanya, cikgu, zaman ni, ni zaman soalan-soalan cepu cemas. Cepu cemas. Cemas nak jawab sebenarnya ni. Cemas nak jawab Akan ada yang bertanya, cikgu, zaman ni tak ada orang ke? Ada tak manusia? Mesti kan? Kamu tahu tak? Zaman-zaman ini sebenarnya ada dinosaur. Dinosaur ada. Okey, manusia? Okey. Menurut kajian arkeologi, zaman-zaman ini ada manusia. Ada manusia zaman ni. Ada orang Ada orang manusia tinggal semasa zaman sebelum Masihi. Okey. Baik. Tetapi ramai juga yang bercakap, cikgu, kalau zaman ini ada manusia kan, tapi kan dikabarkanlah bahawa sebenarnya cikgu, diorang kata bahawa Nabi Adam, okey, Adam, okey, manusia yang pertama lahir lebih kurang dekat sini cikgu. Iaitu lebih kurang 5,000 tahun sebelum Masihi. Nabi Adam lahir dan Nabi Adam turun ke bumi. Jadi, kalau Nabi Adam turun ke bumi pada tahun 5,000 sebelum Masihi, maknanya 5,000 sebelum Masihi, masalahnya siapakah orang yang tinggal pada zaman air batu tu? Sebab kan manusia kan datang daripada Nabi Adam. Jadi, siapakah manusia yang sebelum Nabi Adam? Jeng, jeng, jeng. Okey. Semua diam. Macam mana macam mana? Kalau kamu nak tahu, kamu kena tanya. Tanya mak ayah kamu dulu. Mungkin dia orang tahu. Tapi korang tak nak tanya. Nanti korang tanya tau. Nanti korang tanya. Okey. Tanya macam ni je. Mama atau ayah, siapakah manusia sebelum Nabi Adam Cikgu tahu ke? Cikgu tahu. Tapi tak nak cerita dulu. Nanti. Dapatkan daripada ibu bapa kamu dulu. Sabar. Nanti cikgu cerita. Bukan hari ni. Syaitan suka hati je. Syaitan ni rojim. Mak saya cakap tak ada. Oh, okey. Wah, mak kamu cakap tak ada Kalau mak kamu cakap tak ada lah kot. Okey, baik. Baik. So, kita kembali. Okey, zaman air batu, okey, yang wujud dalam garis masa antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun. So, perubahan suhu bumi yang sejuk ni, okey, daripada sejuk kepada panas menyebabkan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Ya, betul. Kairin Aina, betul. Okey, bumi yang sejuk, okey, bertukar kepada panas menyebabkan berlakunya kecairan air batu. So, perubahan inilah menyebabkan bumi mengalami beberapa tahap peralihan zaman yang menyebabkan suhu bumi kita sekarang ni berada pada suhu yang hari ni. So, kesimpulannya bumi ni banyak mengalami perubahan lah. So, ada yang tanya, bukan Nabi Adam manusia pertama je, cikgu? Betul? Memang betul. Nabi Adam lah manusia pertama di bumi ni. Dan semua manusia dalam dunia ni sebenarnya bermula daripada Nabi Adam. Tapi kalau dia orang jumpa tulang-tulang manusia yang berusia lebih daripada 10,000 tahun, 100,000 tahun tu, siapakah dia? Okey, itu persoalannya. Okey. Baik. So ini bab kata cikgu. Okey, ini gambaran zaman air batu penuh dengan ais. Ya, penuh dengan ais ataupun air batu. Okey. Jadi kita nak lihat tentang dunia kita dahulu. Kita tengok Baik. So, pengetahuan tentang sejarah bukan sahaja membolehkan kita mengenali diri kita, tetapi juga kita boleh memahami tentang dunia. Kita nak faham tentang dunia sebenarnya. Dunia ni adalah merupakan bumi tempat tinggal kita. Walaupun ada orang kata nak tinggal dekat Marikh lah kan. Oh, ada orang dah manusia pergi ke Marikh dan ada orang kata nak tinggal kat bulan lah.
Boleh tinggal kat sana, ada air lah bagaikan. Tapi bumi juga tempat tinggal kita. Jadi, dan juga tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. So, bumi pada hari ini telah melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca dan hidupan-hidupan yang ada lah. Dan kalau kita lihat kehebatan manusia pada hari ini, kalau kita lihat, sebab kita kemajuan ilmu sains dan teknologi ini telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi ini semenjak jutaan tahun dahulu. Jadi pengetahuan dalam bidang paleontologi, pengetahuan tentang kimia, arkeologi, geologi dan juga fizik membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku pada bumi. Okey, jadi saintis-saintis ni dia ada ilmu-ilmu ni, ilmu paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan fizik supaya dia tahu sebenarnya bumi ni apa yang pernah berlaku. Okey. Jadi kalau kita lihat apa benda tu cikgu, paleontologi, geologi tu. Baik. Geologi sebenarnya berasal daripada dua perkataan Greek iaitu geo yang bermaksud bumi. Sebab itu kita belajar geografi kan. Geografi maknanya apa? Kajian tentang bumi. Geo tu bumi. Grafi tu kajian tentang bumi. Walaupun kelakarnya geografi tu sebenarnya kat situ ada nama cikgu. Perasan tak? Perasan tak kat situ ada nama cikgu? Geografi. Kat mana nama cikgu ada? Ada? Ya, betul. Jadi kan ada nama cikgu tu. Sebab tu cikgu kena mengajar subjek tu. Kan? Baik. Kemudian, geo bermaksud bumi dan logia bermaksud sains. Jadi, geologi merujuk bidang ilmu yang mengkaji pembentukan bumi. Bagaimana bumi terbentuk. Itu geologi. Satu lagi, paleontologi, iaitu bidang ilmu yang mengkaji organisma-organisma yang pernah hidup di bumi. Sisa-sisa dia ataupun fosil yang telah terawet. Okey, sisa-sisa ataupun fosil. Kita tahu kan apa itu fosil? Fosil itu adalah tinggalan haiwan. Okey, tinggalan haiwan. Contohnya apa cikgu? Contohnya kalau kat haiwan kan, okey, biasanya kalau haiwan tu dah mati, ada tulang dia. Contoh ni bison kan, ada tulang dia, ada gigi dia, ada tanduk dia. So, tulang, gigi dengan tanduk ni adalah fosil. Dikatakan fosil, tinggalan haiwan. Jadi, daripada tinggalan haiwan inilah, tulang-tulang haiwan semua, okey, para saintis buat kajian. Berapa tahun umur dia, dia hidup zaman apa. So, daripada itulah dipanggil paleontologi, iaitu ilmu yang mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi, sisa atau fosil yang telah terawet dalam sedimen binatang, tumbuhan dan bentuk-bentuk hidupan purba kala. Inilah contoh-contoh bidang ilmu yang diorang buat kaji. Jadi, menurut kajian diorang bahawa bumi ni, okey, bumi pernah diselaputi salji. Pernah diselaputi salji di bahagian kutub utara dan kutub selatan. Sekitar 17,000 tahun dahulu. Maknanya kawasan ni dulu termasuk dengan Kanada, termasuk dengan Amerika pun semua ini pernah dilitupi salji. Begitu juga kawasan-kawasan ini pernah ditutupi dengan salji. Salji ya. Jadi kita pun kata wow, macam bestnya. Okey, macam best Baik. Okey, kalau kita lihat di sini Malaysia dekat tengah-tengah kan? Ya, betul. Nanti kita tengok. Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi sebenarnya dah melebihi 4.6 bilion tahun. 4.6 bilion tahun ni lama ke cikgu? Salji boleh dimakan kan? Boleh. Okey. Kau semua benda kau nak makan.
Salji-salji pun kau nak makan. Sabar je lah kan. Okey, baik. Baik. 4.6 bilion. 4.6 bilion tu macam mana cikgu? Uish. Rezeki depan mata jangan tolak. Baik. Makan je lah. Baik. Okey, dia bilion ni macam ni. Okey, kita tahu yang ini ratus, betul? Ini ratus. Okey, 100 Kemudian tambah kosong jadi apa? 1000, betul? Kemudian tambah kosong lagi jadi apa? Jadi 10,000, betul? Kemudian tambah kosong lagi jadi 100,000. Betul? Faham 100,000 kan? Itu 100,000. Kemudian kalau tambah kosong lagi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 juta. Betul? Itu 1 juta. Kalau tambah kosong lagi, jadi 10 juta. Okey, baik. Kalau tambah kosong lagi, jadi 100 juta. Cikgu, kalau tambah kosong lagi? Tambah kosong lagi. Nak tambah? Tambah. Tambah kosong lagi, ini jadi apa? 1 bilion. Maknanya juta ni ialah ribu juta. Sorry. Okey, bilion tu. Bilion tu sebenarnya adalah ribu juta. Nampak tak? Ini satu bilion. Jadi kalau 4.6 bilion bermakna 4,000 juta, okey, dan 4,600 juta. Ini dia punya nombor dia. Nampak tak? Nampak tak? Inilah nombor dia, iaitu 4,600 juta. Lama tak? Lama gila. Okey. Lama gila. Dan kalau 1,000 tahun pun dah lama. Ini kan pula 1 juta. Ini kan pula ribu juta. Maknanya bumi ni dah ada, okey, hampir 4.6 bilion tahun. Nak tunggu hari jadi pun lama. Ya, betul. Okey. Dan bumi ini telah mengalami perubahan Perubahan dari segi iklim dan fizikal semenjak bumi mula terbentuk memang dah ada perubahan-perubahan itu. Bayangkanlah dia punya usia dia 4.6 juta. 4.6 ribu juta. Bilion Dan pada zaman air batu terdapat binatang yang berbulu tebal. Seperti apa? Seperti mammoth dan juga harimau bertaring panjang. Inilah dia. Harimau bertaring panjang. Ni harimau, ni taring dia. Dalam bahasa Inggeris dipanggil saber-tooth tiger. Saber-tooth tiger. Itu harimau bertaring panjang. Ini gambaran je lah sebenarnya. Gambaran dia sebenarnya. Dan ini adalah woolly mammoth. Harimau tu makan orang ke? Kalau masa tu ada orang, dia makanlah. Kalau zaman tu tak ada orang, dia tak makanlah. Dia banyak benda lain dia boleh makan lah. Kasih Alia. Baik. Baik. Woolly mammoth. Ini woolly mammoth merupakan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Nanti kita akan belajar tentang zaman-zaman ini. Zaman-zaman air batu ni Woolly mammoth ni, kalau kita tengok memang penuh dengan bulu. Satu badan berbulu. Jadi inilah dia woolly mammoth. Dan kalau kita tengok di sebelah kiri ni, inilah dia gambaran tentang zaman air batu yang telah wujud sampai ke sini. Dan kalau kita lihat, dan sebahagian daripada Australia dan juga New Zealand mendapat zaman air batu. Malaysia, cikgu? Malaysia tak ada zaman air batu. Malaysia tak ada zaman air batu So tidak mengalami. Habis cikgu, kenapa Malaysia macam ni? Untuk pengetahuan kamu, pada zaman dahulu apabila ais ni membeku, air ni membeku, jadi air laut menjadi cetek tau. Bila air laut menjadi cetek, bermakna di sini, Malaysia kat sini ini Thailand, kemudian ini Malaysia, macam tu cikgu Malaysia, kemudian ini Sumatera apa semua kan.
ni Sumatera, kemudian di sini ada Sabah Sarawak kan. Zaman dahulu semua ini telah bersambung. Dia bersambung Semenanjung Tanah Melayu sama ataupun Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak dengan Indonesia ni semuanya bersambung. Sebab dia sebenarnya atas satu daratan. So air laut tu telah pun membeku. So air laut berkurangan, dia turun. Jadi menyebabkan tanah-tanah yang di antara Malaysia, Sabah Sarawak dengan Sumatera bersambung. Sebab tu jadi macam ni. Jadi macam ni. Bila bersambung macam ni, maknanya apa? Kamu just bayangkan kita ni di Malaysia boleh berjalan kaki sampai Sarawak. Kemudian boleh berjalan kaki sampai ke Indonesia. Agak-agak best tak? Kan? Boleh naik basikal kau. Pergi ke Sumatera. Patah kaki saya kalau jalan kaki. Memanglah. Kan? Tapi kita boleh berjalan ataupun naik basikal sampailah ke Sarawak dan Sabah. Dan sampai ke Indonesia. Sebab dulu semua ini adalah semua negara-negara itu bersambung. Bersambung. Ini pada zaman air batu. Dia bersambung Jadi betul lah kata pantun-pantun lama dulu. Pantun kawan cikgu. Dia kata apa? Dari Perlis pergi ke Sabah. Pergi ke Sabah naik basikal. Adakah ini munasabah? Pergi ke Sabah naik basikal. Munasabah ke? Lain macam je pantun tu. Lah. Okey. Lain macam je pantun tu. Kan? Lain macam. Macam lain je. Itulah. Munasabah munasabah. Nasib baik munasabah Tak ada Munas Sarawak Munas Sarawak tak ada. Munasabah ada. Munas Sarawak tak ada. Jangan buat hal. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Okey. Kawasan dilitupi air batu, kawasan daratan dan yang biru itu adalah lautan. Dan nampak tak, inilah dia. Okey. Inilah dia gambaran binatang berbulu tebal pada zaman air batu. Dan juga kita ada sloth. Perasan tak korang bahawa cikgu, kalau tak silap saya cikgu, tiga-tiga binatang ni cikgu, kan, bukan cerita dia tiga-tiga ekor ni binatang yang berkawan baik dalam cerita Ice Age tu. Betul lah. Dalam cerita Ice Age tu kan tiga-tiga binatang ni kan kawan baik. Kan? Dia menggambar ke sana ke sini kan. Betul lah tu. Tiga-tiga binatang ni lah. Iaitu saber-tooth tiger ataupun harimau bertaring panjang, kemudian woolly mammoth dan juga sloth. Betul. So inilah binatang-binatang yang wujud pada zaman air batu dahulu. Meerkat. Meerkat pun ada. Sloth je lah yang masih tak pupus lagi. Rasanya ada lagi sloth rasanya. Rasanya lah. Rasanya ada lagi. Okay. So ini antara binatang-binatang yang wujud pada zaman air batu dahulu. So jadi inilah dia. Macam mana bumi kita ni cikgu boleh terbentuk. Inilah dia pembentukan fizikal bumi. Okey. Kalau kita tengok, jom kita tengok satu-satu. Jom kita tengok satu-satu. Kalau kamu perhatikan ini dia. Bumi 650 juta tahun dahulu tiada hidupan. Nampak tak? Okey, hanya semata-mata tanah yang kecil ini dan kemudian semuanya dikelilingi oleh air laut. Ini dulu-dulu dan semuanya bersambung. Okey, tanah-tanah di bumi ini dia bersambung, yang lain-lain tu tenggelam lagi ya. Nampak tak? Masih nak air laut tu. Okey, difahamkan sebenarnya pada waktu ini air tu belum masin. Air ni masih tawar lagi. Difahamkanlah. Menurut kajian dikatakan bahawa air laut pada waktu ini masih tawar. Baru nak minum. Okey. Jadi kemudian bumi berubah kepada 390 juta tahun dahulu. Ini dia. Di mana bumi 390 juta tahun dahulu
Air laut, nampak tak? Air laut masih tawar. Wujud hidupan seperti apa? Dah mula start ikan dan amfibia. Amfibia ni maknanya okey, ikan dan juga amfibia. Amfibia tu maknanya adalah okey, binatang yang kita kata macam dua alam sikit lah. Amfibia. Okey. Dan kalau kita lihat dah muncul dah muncul dah tanah-tanah kat sini, dah muncul dah tanah besar kat sini. Okey, dah muncul dah. Sebab air laut mulalah berkurangan. Dan muncullah tanah-tanah di atas air laut itu. So, itulah bumi pada 390 juta tahun dahulu. Sebelum tu berapa? Sebelum tu 650 juta tahun dahulu. Sekarang 390 juta tahun dahulu. Nampak tak? Perbezaan dia dulu kecil je, sekarang dah makin besar. Baik. Kemudian kalau kita tengok yang ketiga ni, inilah dia. Bumi pada tahun 195 juta tahun dahulu. Nampak tak ni? Bumi 195 juta tahun dahulu. Ini zaman apa? Zaman Jurasik. Zaman Jurasik, dan hidupan utama dia ialah dinosaur. Bermakna memang betul lah ada dinosaur. Dan pada waktu ini kalau kamu lihat dah muncul lagi banyak okey, benua-benua. Nampak tak? Lagi besar benua-benua dah wujud. Inilah dia. Okey. Dan pada waktu ini tanah seluas-luasnya. Dan kalau kita lihat binatang yang hidup pun dah ada, iaitu dinosaur. Tahu dinosaur kan? Ada T-Rex lah, kemudian ada yang terbang lah, ada yang leher panjang lah. Itu binatang-binatang dinosaur yang telah wujud pada 195 juta tahun dahulu. So, bumi tu waktu ni belum nampak lagi. Okey, dia punya hidupan dia. Kemudian, okey, bumi pada 94 juta tahun. Okey, bumi pada 94 juta tahun, rupa bentuk dia begini. Hippopotamus tak ada waktu ni. Tak ada, belum ada lagi. Okey, dan kalau kita lihat, inilah dia, kamu nampak ni. Okey, iaitu okey, dah terbentuk benua-benua Dah nampak dah benua-benua macam ni. Okey, dah nampak dah benua-benua macam ni. Okey, dan juga benua-benua macam ni dah nampak dah. Okey, benua-benua di atas muka bumi ni. Tapi pada waktu ini dinosaur pun pupus, mengalami kepupusan. Jadi kepupusan, rupa bentuk benua ini mula kelihatan. Baik, mungkin ada yang bertanya, cikgu, macam mana dinosaur boleh pupus Macam mana dinosaur boleh pupus Okey, ada banyak teori. Yang pertama, dia pupus kerana apa? Kerana pada waktu itu ada sebutir tahi bintang ataupun komet tahi bintang telah pun daripada langit telah jatuh ke bumi, menyebabkan berlaku gegaran dan juga berlaku perubahan cuaca yang drastik, menyebabkan semua dinosaur itu mati. Itu satu. Okey, itu satu teori. Baik, satu lagi teori bahawa mereka menyatakan bahawa ada kemungkinannya bahawa dinosaur ni dia makin lama makin besar. Kita tahu kan dinosaur ni kan besar-besar kan. So dinosaur ni makin lama makin besar. Jadi dia akan ada yang carnivore punya, iaitu makan haiwan. So dia akan makan, dia jadi lagi besar. Dia makan yang kecil-kecil jadi lagi besar, lagi besar, lagi besar, sampai makanan pun tak cukup. Ya, sebab dia makin besar. Jadi bila makin besar makanan tak cukup, jadi mereka kekurangan makanan, kelaparan. Jadi dinosaur itu pun mati. Kerana apa? Tak cukup makanan. Itu macam dalam game je macam dalam game. Itu antara teori dia lah. Antara teorinya. Dan juga mungkin kerana satu lagi, ada yang teori katakan bahawa berlaku bencana alam seperti gempa bumi. Ada yang kata kerana letusan gunung berapi menyebabkan dinosaur semua mati.
Tapi bagus juga. Kalau dinosaur hidup zaman sekarang ni, macam mana kita nak hidup? Kan? Kalau dinosaur ada lagi sampai sekarang. Kan? Kamu ingat senang ke nak hidup dengan dinosaur ni? Kan? Jadi macam bahaya lagi ada. Betul tak? Betul tak? Kalau ada dinosaur sekarang ni, bahaya tak? Bahaya kan? Bahaya. Sebab apa? Sebab banyak berlaku. Ya, banyak berlaku pembunuhan. Ya, bahaya. Sebab dia binatang yang liar kan, yang ganas. Sangat bahaya. Terpaksa kita minta pertolongan daripada Ultraman. Sikit-sikit Ultraman, sikit-sikit Ultraman. Sebab Ultraman saja yang boleh kalahkan dinosaur ni semua. Betul tak? Kan? Okey. Hancur semua rumah kan? Okey. Kalau penyebab letus volcano, macam mana tulang dinosaur tu masih tak hancur? Bagus soalan tu. Sebenarnya, letusan volcano tu, gunung berapi itu, menyebabkan mereka bukan kena pada lava tu. Tak. Tapi mereka kenapa? Kena letusan itu telah menyebabkan udara tercemar, kekurangan oksigen, asap yang banyak. Jadi menyebabkan mereka lemas dan mati. Nampak tak? Dia bukan mati tu kerana lava tu, tapi kerana sesak nafas. Kan? Jadi sebab itu mereka mati kerana letusan gunung berapi. Okey, bagus soalan-soalan ini ya. Kalau korang ada soalan, ada nak tanya apa-apa, boleh bertanya. Jangan risau ya. Jangan takut. Tanya je Zoom dalam Zoom chat. Kenapa mammoth mati? Mammoth sebenarnya dia mati kerana diburu oleh manusia. Yes, hunting. Manusia memburunya untuk dapatkan bulu dia, dapatkan kulit dia untuk dijadikan pakaian. Jadi ini menyebabkan banyak bilangan mammoth semakin sedikit-sedikit dan habis. Ingatkan terlalu sejuk, mammoth tu pun dah ada bulu. Kan? Macam mana pula dia nak terlalu sejuk kan? Baik. So, ya, zaman sejuk kan? Baik. So, kita tengok satu video dulu. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, boleh tak kita tengok video kejap tentang zaman air batu ini dan perubahan-perubahan bumi. Jom kita tengok. Akan bumi 200. Well, halo semuanya, kembali lagi bersama channel kesayangan kalian yang selalu ditunggu-tunggu. Channel Bicara dong pastinya. Seperti biasa, channel Bicara menghadirkan topik sains, astronomi, dan pengetahuan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di bumi. Kalian semua pasti sudah tahu, bumi tercipta miliaran tahun yang lalu. Bumi kita tercinta ini pernah dihuni berbagai macam makhluk hidup, mulai dari hewan purba seperti dinosaurus sampai manusia purba. Kita yang hidup di zaman modern sering penasaran, seperti apa ya kehidupan di ratusan juta tahun yang lalu? Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa adanya listrik dan handphone? Kalau kita hidup di masa lampau, bisakah kita bertahan? Mungkin hewan peliharaan kita bukan kucing, tapi dinosaurus kali ya. Oke, biar nggak penasaran, yuk nonton video berikut ini sampai habis. Super benua. Saat itu bumi berada di masa purba, tepatnya periode Trias. Nah, kondisi bumi sendiri masih berupa satu daratan utuh, yaitu benua super atau super benua yang bernama Pangea. Benar-benar berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Nah, sekarang kalian bayangkan diri kalian hidup di benua Pangea. Pastinya kalian bisa keluar negeri dengan sangat mudah. Ya, tapi apa juga yang mau dilihat 200 juta tahun yang lalu? Meskipun belum ada menara Eiffel atau patung Liberty, belum tentu bumi kita ini di masa lampau tidak menarik. Makhluk yang hidup di bumi. Kalau kalian hidup di bumi 200 juta tahun yang lalu, kalian pasti akan sangat takjub. Dinosaurus dengan berbagai jenis dan spesies bisa bergerak dengan bebas di alam. Eits, jangan takut dulu, ada banyak dinosaurus yang jinak di masa itu. Bahkan, ada yang bisa kamu jadikan sebagai hewan peliharaan, seperti Dilong, yang beratnya cuma 11 kilo saja.
Tetapi ada juga yang harus diwaspadai, yaitu salah satunya adalah Melanosaurus. Melanosaurus adalah dinosaurus super besar dengan tinggi mencapai 12 meter. Yang jelas, Melanosaurus ini akan memangsa manusia dengan senang hati. Ush. Puncak kehidupan dinosaurus. Menurut para arkeolog, periode Trias adalah puncak kehidupan dinosaurus di bumi. Ada ratusan spesies dinosaurus dengan berbagai ukuran yang hidup bebas. Sebagai tambahan, banyak juga hewan lain yang tampil mengerikan dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Konon, semua hewan purba berevolusi dan menjadi hewan-hewan yang kita kenal sekarang ini. Terjadinya kepunahan massal. 200 juta tahun yang lalu di bumi pada periode Trias adalah saat yang sangat penting. Pada periode itulah semua makhluk di bumi mengalami evolusi. Namun ada juga nih cerita yang menyedihkan. Pada zaman itu pula 70% populasi bumi mengalami kepunahan massal. Perbedaan suhu yang ekstrim. Jika kalian hidup di bumi 200 juta tahun yang lalu, kalian akan bisa merasakan betapa ekstrimnya perbedaan iklim di suatu benua Pangea yang sangat besar itu. Di bagian tepi Pangea dipenuhi oleh hutan-hutan dan tanaman hijau. Di bagian tengah Pangea tidak sesubur itu. Sebagian besar permukaan Pangea adalah lahan tandus dan kering yang tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan daratan di bumi sangat luas sekali, sehingga mereka tidak bisa merasakan hawa dingin dari lautan. Letaknya juga sangat jauh dari lautan. Hanya ada satu lautan. Tidak hanya satu benua, 200 juta tahun yang lalu bumi juga hanya memiliki satu lautan, namanya Samudra Pantalesa yang menutupi Pangea. Sama seperti kondisi bumi sekarang, Pantalesa menutupi 70% permukaan bumi. Tapi lautan ini sangat tidak bersahabat, bahkan mematikan. Pantalesa sangat sering menciptakan badai besar dan angin topan. Dan karena lautan ini terlalu luas, iklim di Pangea jadi tidak menentu. Bumi kita telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami banyak perubahan. Beruntunglah kita yang hidup di zaman modern dengan kondisi yang sudah stabil dan semua kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan masa lampau. Mempelajari zaman purba dapat menambah pemahaman dan rasa cinta kita kepada bumi. Nah, menarik sekali bukan pembahasan tadi? Sampai nggak kerasa bahwa kita sudah di akhir video. Sebelum ditutup, bagi yang belum subscribe, ayo. Okey, baik. Ada yang bertanya, cikgu, kena belajar ke ketinggian danau? Tak adalah. Okey, kamu kena faham bahawa video-video yang kalau cikgu tayangkan adalah video untuk penambahan je. Okey, penambahan pemahaman. Oh, inilah rupa dinosaurus, macam-macam dinosaur. Kan? Tapi korang perasan tak? Ada satu binatang itu kat dalam video tadi tu, iaitu T-Rex. Perasan tak? Ada seekor T-Rex yang macam ganas sikit tu kan? Kan? Ramai orang cakap T-Rex tu ganas. Tapi cikgu tengok macam kelakar lah. Kaki dia besar. Gigi dia besar. Kan? Tapi tangan dia macam tu kan? Tangan dia macam tu. Macam mana dia nak makan kan? Dia tangan dia macam tu kan? Jadi macam mana dia nak tampar pun payah kot. Kan? Payahlah. Kan? Okey. Ya, dia kuat. Mungkin kaki dia kuat, semua kuat kan. Tapi tangan macam tu kan, nak tumbuk pun tak boleh. Kan? Aduh, ya. Guna kepala okey. Baik, guna kepala. Okey. Baik. Jadi itulah binatang-binatang mau main game lepas tu. Okey. Baik, jadi kita telah lihat tentang dinosaur, dan dinosaur ini kita tahu telah mengalami kepupusan. Kerana apa? Kalau kamu perasan tadi, ada yang last tu sebenarnya adalah telah pun ditunjukkan gambar tentang ada sebutir meteor ataupun tahi bintang telah jatuh ke bumi, kemudian dia meletup. Mungkin itu adalah faktor utama kepupusan dinosaur tu. That means buaya dikira dinosaur? Tak, maknanya buaya ni sebenarnya
dia datang daripada keluarga dinosaur. Cuma dia dah saiz kecil lah. Dia dah saiz kecil. Jadi dia datang daripada keluarga dinosaur lah. Jadi so itu, tapi kalau itu buaya lah Naufal. Tapi kalau buaya darat, dia bukan daripada dinosaur. Kalau buaya darat bukan daripada dinosaur. Buaya darat tu bahaya tu. Okey. Yeah, okey. Yeah, saya suka buaya. Yeah, baik. Ada juga yang suka buaya dalam textbook. Yeah. Baik. So kalau kita lihat di sini, itulah dia okey tentang bumi kita. Dan bumi kita, inilah dia gambaran bumi kita, yang mana kalau kita lihat bumi kita ini pada 18,000 tahun dahulu. Dan kalau kita lihat, kebanyakan binatang telah wujud pada zaman ini. Iaitu seperti apa? Seperti kuda dah ada, badak sumbu, lepas tu anjing dan juga kucing. Okey, dan pada waktu inilah paras air laut pun meningkat. Maknanya paras air laut pun dia naik sedikit demi sedikit. Dan pada waktu inilah kalau kita nampak dah ada bentuk benua di dunia ni. Bentuk benua di dunia ni dah ada dah. Bentuk-bentuk dia. Okey. Baik, ini pada 18,000 tahun dahulu. Ya, betul. Okey. Dan inilah bumi kita pada hari ini. So, itulah perubahan-perubahan yang telah berlaku kepada bumi kita. Okey, beratus juta tahun dahulu ya. Beratus juta tahun dahulu. Ini dikatakan sebagai pembentukan fizikal bumi. Okey, baik. Okey. Baik. So, sebelum kita meneruskan, ada soalan tak nak tanya? Ya. Ada soalan tak nak tanya sebelum kita teruskan lagi? Mungkin Aira nak tanya, mungkin Danish Ikram nak tanya. Cikgu nak belajar lagi. Ya, tahu. Ryans, tambah 15. Okey. Baik. Kita berhenti sekejap lah minum air kan. Okey. Baik. So, sekarang ini cikgu try minum air. Bukan mana try minum air belakang ni? Air belakang ni. Tak nak cari fosil kan? Ya, betul. Baik. Khairin, Airina, Aina tanya. Cikgu, yang arkeologi tu, yang gali tanah cari fosil kan? Ya. Okey. So, kerja-kerja arkeologi tu iaitu gali tanah tu. Dia gali. Dia bukan setakat cari fosil. Dia cari fosil, dia cari artifak. Artifak tu tinggalan manusia. Macam pinggan, mangkuk, ayun. Ada mangkuk ayun? Pinggan, mangkuk, dan juga peralatan-peralatan lain buatan manusia tu yang tertanam dalam tanah. So, dia orang cari. Oh, jumpa. So, itu juga adalah proses arkeologi untuk menemui untuk menemui fosil dan juga untuk menemui artifak. Cakap Melo. Apa je lah kau ni, Naufal. So, kita dah lihat tentang pembentukan bumi. Sekarang kita sambung. Boleh kita sambung okey, jom kita sambung. Tak, sebelum itu macam mana? Okey tak? Okey tak kelas kita setakat ini? Ke boring ke? Okey. Okey. Okey okey. So, okey, yang baru-baru macam mana? Okey ke? Boring ke tak? Tak boring okey. Tak. Alright. So, kita sebab apa tahu? Kita nak belajar sesuatu yang baru. Barulah kita rasa macam, uish, ada benda baru rupanya lah. Kan. Baik, jom. Kita tengok tentang seterusnya, iaitu tentang kita nak lihat tentang lautan-lautan yang wujud. Okey. Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi ni daripada daratan kepada lautan. So, iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Dan daratan terdiri pada gunung-gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan juga sungai. Lautan pula
terdiri pada laut, selat dan juga teluk. Baik. Di perkataan ini, daratan terdiri pada gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Ada tak mana-mana perkataan yang kamu tak faham? Yang kamu tak tahu? Gunung tahu kan? Banjaran tahu banjaran? Banjaran tahu banjaran? Tahu okey. Kalau tak tahu cakap tak tahu, tak apa, cikgu boleh explain. Okey, tak. Ada yang kata tak. Okey. Bukit tahu bukit. Tanah pamah tahu tanah pamah. Tanah pamah, okey. Lembah tahu lembah. Ada siapa sini yang tak tahu lembah tu apa? Ya. Ya. Ada yang tak tahu juga. Ya. Okey, baik. Nak tanya apa Jasmine? Baik. So kita akan cikgu explain dulu ya tentang apa itu yang dikatakan darat bergerak. Okey. Kenapa lepas kematian dino darat bergerak? Okey, baik. Bagus soalan itu. Tak apa. Cikgu akan explain sekejap lagi. Baik, sebelum itu cikgu akan clearkan semua ni. Baik, yang dikatakan okey. Okey, cikgu lukis Baik, katakanlah ini Baik, yang ini kamu tahu kan? Okey. Ini adalah bukit, betul? Okey, kita katakan ini adalah bukit. Okey. Tapi kalau dia macam ni. Okey, bukit ni. Kemudian selalu tak kita tengok macam ni bukit. Macam ni, ada macam ni, ada macam ni kan? Kan dua bukit macam sambung-sambung kan? Kalau dia banyak bukit yang bersambung-sambung begini, ini dipanggil sebagai banjaran. Banjaran. Banjaran tu iaitu bukit-bukit yang bersambung. Kadang-kadang dekat bukit tu juga, kadang-kadang ada satu tiba-tiba muncul kat sini kan. Iaitu dia tinggi sikit. Ada yang tinggi sikit. So itu dipanggil apa? Yang tinggi ini dipanggil gunung. Jadi bukit satu je. Okey, bukit satu je. Kalau gunung satu je. Tapi kalau banjaran ni adalah semua ini. Semua ini dipanggil banjaran. Boleh faham? Semua ini termasuk bukit-bukit dan gunung itu dipanggil banjaran. Boleh faham? Okey, baik, bagus. Bagus. Faham itu beza antara bukit, banjaran dan juga gunung. Okey. Right, bagus. Sekarang dah faham. Supaya cikgu nak kamu faham tu je. Baik. So sekarang kita tengok tentang tanah pamah. Baik. Tanah pamah kebiasaannya kita tahu sabar Jasmine, sabar. Okey. Baik. Okey, satu-satu ya. Okey. So, kita tahu tadi ada gunung-gunung tadi, banjaran tadi. Kemudian kita tahu bahawa di sini kebiasaannya akan mengalir sungai. Okey, akan mengalir sungai sampailah dia masuk ke laut. Okey, sampai masuk ke laut kat sinilah. So ini tepi pantai. Okey, baik. So kawasan yang rata di tepi-tepi ini, okey, di sinilah orang buat rumah apa semua kan. So di sini dipanggil kawasan-kawasan yang ini dipanggil tanah pamah. Iaitu tanah yang rata. So kemudian kalau kawasan-kawasan yang di tepi-tepi sungai, kawasan di tepi sungai seperti kawasan di sini, okey, kawasan-kawasan tepi sungai ni, okey, kebiasaannya subur. Subur ya, dan jadi orang akan bercucuk tanam di kawasan tepi-tepi ni ya. This area. So, kawasan-kawasan ini, tepi-tepi sungai itu, cikgu boleh buatkan begini ya. Kawasan tepi sungai ini baik. Kawasan tepi sungai ini dan tepi sungai ini ianya dipanggil sebagai apa? Sebagai lembah. Lembah.
Lembah iaitu lembah sungai tu. Lembah tu apa? Lembah tu kiri dan kanan sungai. Yeah, it is a valley. Sebab itu pernah tak dengar perkataan lembah Kelang? Pernah tak dengar perkataan lembah Kelang? Okey. Kalau kamu nak tahu lembah Kelang itu macam mana? Lembah Kelang tu adalah kawasan-kawasan yang di kiri dan kanan Sungai Kelang. So contohnya yang biru ni adalah Sungai Kelang. Kita kata Sungai Kelang Sungai Kelang. So yang di kiri kanan dia ada apa cikgu? Daripada atas dia adalah kawasan yang dipanggil Gombak. Daripada Gombak kemudian Lembah Laut tak ada. Kemudian dia masuk kepada Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Dia bandar masuk Kuala Lumpur. Okey, daripada Kuala Lumpur dia pergi kepada PJ atau Petaling Jaya. Kemudian daripada Petaling Jaya dia sampai ke Subang Jaya. Subang Jaya. Kemudian daripada Subang Jaya dia pergi ke Shah Alam. Shah Alam. Kemudian juga dia sampai ke Kelang. Kemudian sampai ke hujung ini iaitu sampai ke Pelabuhan Kelang. Dan kemudian air sungai itu masuk ke laut. So, semua kawasan ini, kita kata semua kawasan ini dipanggil sebagai Lembah Kelang. Ini dipanggil Lembah Kelang. Ataupun Klang Valley ataupun Lembah Kelang. Dah masuk Geo dah ni. Okey. Dah masuk Geo. Tak, pengetahuan pengetahuan. Lembah Kelang. Ya. Yeah. So siapa-siapa yang tinggal di kawasan ini, okey, ini dipanggil Lembah Kelang. Boleh faham inilah dia Lembah Kelang. Okey. Kenapa Lembah Kelang ni terkenal? Sebab Lembah Kelang inilah yang paling maju. Daripada seluruh Malaysia ni, kawasan yang paling maju, inilah dia kawasan dia. Kawasan yang paling maju. Iaitu kawasan Lembah Kelang. Okey. Baik. Okey, sekarang boleh faham tentang berkaitan dengan perkataan lembah. Sekarang semua dah tahu. Lembah rupanya kita di Lembah Kelang. Betul lah tu. Kita di Lembah Kelang. Okey. Okey, sekejap. 2 minit sekejap Okey, sorry. 2 minit je. Sekejap Okey, baik. Sorry sekejap je. Okey, baik. So sekarang kita dah tahu tentang lembah. Jadi, okey, kita kembali kepada nota. Okey. Okey, baik Hansen. Baik. So, kita tahu bahawa daratan terdiri daripada gunung, banjaran dan bukit apa semua, tanah pamah, lembah dan juga sungai. So, lautan pula terdiri daripada laut, selat dan juga teluk. Okey. Kalau kita tahu laut tu laut lah. Selat dengan teluk tahu tak?
Selat dengan Teluk. Okey. Kalau kita tengok peta ni, okey, kamu tengok peta ni, ini peta Malaysia kan? Nampak tak peta Malaysia tu? Okey. Baik. Yang di sini ini adalah selat. Nampak tak ni? Iaitu kita kata laluan air laut yang sempit. Tu sebab itu di sini dipanggil Selat Melaka. Di antara Malaysia dengan Sumatera tu ada laluan sempit tu, air laut kat situ, itu dipanggil selat. Ya, selat. Sebab tu dipanggil Selat Melaka. Kat sini. Dekat panjang ni. Kemudian kalau katakan teluk, yang mana cikgu? Teluk ialah kawasan darat yang mana air laut masuk sampai membentuk terbentuknya ini. Inilah dia. Okey Vincent. Okey, nampak tak ni kawasan yang dia termasuk tu kan? Dia termasuk begitu. Itu sebenarnya adalah kawasan itu dipanggil kawasan teluk. Itu beza antara selat dan juga teluk. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa okey, kalau kita lihat lautan daripada laut, selat dan teluk, lautan adalah kawasan air masin. Dulu air tawar. Sekarang dah jadi kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi kita. Nampak tak? Okey, memanglah kan, almost 71% kalau kita tengok di sini. Okey, almost all the area adalah lautan. Betul? 71% lautan. Dan terdapat 5 lautan di dunia ni. Okey, 5 lautan. Lautan Pasifik, kemudian lautan Atlantik, kemudian juga lautan Hindi, lautan Selatan dan juga lautan Arktik. Kat mana tu cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, tengok kat peta tu. Inilah dia. Contoh je iaitu kita ada lautan Arktik. Kat atas sekali Arktik. Kemudian di antara Amerika Utara dengan Afrika dan Eropah, ini adalah lautan Atlantik. Kemudian di bawah ni, okey, di antara Amerika Selatan, Afrika dengan Antartika ni ialah lautan Selatan. Kemudian di kawasan di bawah India ni, okey, dan sebelah Afrika dipanggil lautan Hindi. Dan di sini ada lautan Pasifik Utara, lautan Pasifik Selatan. Sebenarnya dia bersambung. Dia bersambung ya, dua-dua ni. Kalau kamu buat bulatan dia, kamu lipat dia, dia jadi bulatan lah kan, bentuk muka bumi kan. Jadi dia jadi lautan Pasifik. Dia ni bersambung sampai ke sinilah. Lautan Pasifik. So ada 5 lautan. Arktik, Atlantik, lautan Selatan, lautan Hindi dan juga lautan Pasifik. So memang okey, memang besar dan selat merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan, manakala teluk merupakan bahagian perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan, maknanya dihadkan oleh daratan. So inilah dia. Okey, kita kata bentuk muka bumi kita ada 5 lautan. Dan juga kita ada beberapa benua. Kalau kamu perhatikan ada benua-benua. Nampak tak benua-benua tu? Iaitu benua apa? Okey, kita lihat di sini, iaitu ada benua apa? Benua Amerika Utara. Ni lah tempat yang apa? Washington ke Los Angeles ke California tu Amerika Utara lah tu. Kemudian yang bawah ni Amerika Selatan. Yang di sebelah sini Eropah, Europe. Ada ada England, ada Spain, ada Germany. Ni semua di Europe. Ya. Kemudian di sini Afrika. Ni Afrika. Kemudian yang ini daripada sini sampailah ke hujung ni semua. Okey, ini adalah Asia. Asia termasuk juga Malaysia. Malaysia, Indonesia ni semua Asia. Dan juga di Australia ada benua Oceania. Okey, termasuk dengan New Zealand. So ada berapa?
ada 2, 4, 6. Kemudian jangan lupa kita ada okey, Antartik. Okey, benua Antartika. Jadi itu antara benua-benua yang wujud di bumi ini. Jadi kita perlu bersyukurlah dengan keunikan bumi kita ni. Unik bumi kita ni. Memang unik bumi kita ni. Okey. Baik. So, itu yang kita pelajari pada hari ini. Okey, iaitu apa yang kita pelajari pada hari ini cikgu? Iaitu kita belajar tentang okey, bumi kita, okey, tentang geologi dan juga paleontologi. Kita telah lihat tentang perubahan okey, perubahan pada bumi yang berlaku kira-kira 4.6 bilion tahun dahulu. Terdapatnya binatang harimau, okey, harimau bertaring panjang, woolly mammoth dan juga sloth. Kemudian kita telah lihat pembentukan fizikal bumi, okey, dengan ada rupa dinosaurnya, okey, dan kemudian kita telah lihat tentang pembentukan okey, 5 lautan di dunia dan juga okey, benua-benua yang wujud. Okey, baik. So, patut kalau pergi New Zealand ambil masa lama, memanglah jauh kot. Ambil masa lama. Okey, baik. So, okey, kali ni kita ada masa untuk cikgu menjawab soalan. So, ada yang bertanya tadi, okey, tentang okey, kita nak tengok ada soalan tadi yang cikgu nak jawab. Okey, dia tanya macam ni. Cikgu,